Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 5, bidang tilawah Al-Quran, membaca dan menghafaz surah At-Tin dan juga hukum tajwid. Sebelum ini, kita telah mempelajari bacaan dan hafazan surah At-Tin. Tahniah kepada yang berjaya menghafaz surah ini. Kepada yang masih belum menghafaz, boleh terus berusaha untuk menghafaz surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Jadi, pada hari ini kita akan memantapkan lagi bacaan dan pengetahuan dalam surah ini. Jom kita belajar. Baiklah, mari kita lihat apakah objektif yang ingin dicapai, iaitu pada akhir pengajaran, murid dapat membaca dan menghafaz surah At-Tin ayat 1 hingga 8 dengan betul dan bertajwid. Kedua, murid dapat mengisi tempat kosong dengan kalimah daripada surah At-Tin dengan betul dan tepat. Ketiga, murid dapat melengkapkan kalimah bertajwid berkaitan dalam surah At-Tin dengan bimbingan guru. Dan yang keempat, murid dapat menyusun ayat daripada surah At-Tin ayat 1 hingga 8 dengan betul dan lengkap. Mari kita baca surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Jadi kita boleh ulang baca dan latih tubi bacaan surah At-Tin ayat 1 hingga 8 supaya lebih lancar dan bertajwid. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti pengukuhan kita. Mari kita lihat aktiviti yang pertama, iaitu kamu boleh rujuk modul PDPR muka surat 9. Boleh rujuk juga buku teks halaman 6. Arahannya ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baik, kita akan baca bersama-sama dan kita akan cuba isi tempat kosong dan lengkapkan dengan jawapan yang betul. Okey, cuba kita uji minda kita. Selesai tadi aktiviti yang pertama, jom kita lihat pula aktiviti yang kedua, iaitu lengkapkan dengan hukum tajwid di bawah. Jadi ada 3 hukum tajwid yang kamu perlu lengkapkan kalimah-kalimah yang berkaitan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Okey, baik. Alif lam syamsiah yang maksudnya ialah huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Huruf lam tidak berbaris. Huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah. Okey, seperti contoh huruf-hurufnya ialah ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shim, dot, to, zo, lam dan nun. Okay, contoh-contoh kalimahnya ialah ar-raziqin, asyaitan, an-nas,
Baik, bagi alif lam qamariyah, maksudnya ialah huruf lam ditulis dan disebut. Huruf lam sentiasa berbaris sukun. Huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris. Huruf-hurufnya ialah hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya dan ha. Okay, contoh-contoh kalimah bagi alif lam qamariyah ialah al-ard, al-khair, al-muk. Mari kita berkenalan pula dengan mad arif lis sukun. Mad itu ialah memanjangkan sebutan suatu huruf. Arif di sini bermaksudnya mendatang. Lis sukun maksudnya ialah kerana sukun. Jadi mad arif lis sukun ia terjadi apabila terdapat huruf mad sebelum huruf akhir ketika mewakafkan bacaan pada akhir kalimah. Okey, ini huruf akhir kalimah. Contoh bacaannya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau wasal, bacaannya ialah perlu dipanjang 2 harakat, dan kalau wakaf ialah perlu dibaca panjang 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Begitulah tadi kita sudah mengenali secara ringkas tentang hukum tajwid alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dan juga mad arif disukun. Okey, jadi jom kita lengkapkan aktiviti 2 iaitu lengkapkan hukum tajwid di bawah. Okey, boleh rujuk modul PDPR muka surat 10 dan juga buku teks halaman 9. Baik. Lengkapkan kalimah bertajwid dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Kita lihat dulu kalimah yang mengandungi hukum tajwid alif lam syamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Wattini. Okay, itu adalah huruf ataupun kalimah alif lam syamsiah. Seterusnya, wazaituni. Wazaituni. Alif lam syamsiah. Yang ketiga, kalimah as-salihati. As-salihati. Juga alif lam syamsiah. Dan yang keempat, biddini. Biddini. Baik, itu adalah hukum alif lam syamsiah. Baik, seterusnya kita lihat alif lam qamariyah. Al-baladi. Al-baladi. Yang kedua, al-amini. Al-amini. Seterusnya yang ketiga, al-insana. Al-insana. Dan yang keempat, al-hakimina. Al-hakimina. Iaitu adalah contoh kalimah bertajwid bagi alif lam qamariyah. Okey, seterusnya kita lihat hukum mad arif lis sukun. Mad arif lis sukun ialah kalimah ataupun perkataan yang berada di hujung ayat. Wazaitun. Apabila diwakafkan, ia menjadi mad arif lis sukun. Okey, contoh ataupun kalimah yang kedua, sinin. Al-amin.
keempat, taqwim. Yang kelima, safilin. Yang keenam, mamenun. Yang ketujuh, biddin. Dan yang ke-8, al-hakimin. Al-hakimin. Baik, itu adalah hukum bagi alif lam syamsiah yang berwarna merah, yang bergaris merah. Alif lam qamariyah ialah yang bergaris biru, dan dan mad aridi disukun ialah yang bergaris hijau. Jom kita lihat pula aktiviti yang ketiga, iaitu lengkapkan hukum tajwid di bawah. Okey, kita akan rujuk modul PDPR muka surat 15 dan juga boleh rujuk buku teks halaman 18. Okey, apa yang perlu dilakukan ialah susun semula mengikut susunan yang betul. Baik, baca ayat-ayat yang terdapat dalam lembaran modul tersebut dan nomborkan mengikut susunan yang betul. Begitulah anak-anak yang dikasihi, mempelajari hukum tajwid hukumnya fardu kifayah dan mengamalkannya merupakan fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi semoga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.